Dek, tengok sini, center tak? Nah, tekan suara tak ada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tekan biru kan? Ada biru tu, bata biru. Tak ada. Dah tekan dah tu. Dah keluar live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu, orang-orang yang dengan orang yang tidak berilmu? Hanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang berikan akal yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku lebih dia kasih, melebihinya kasihnya pada ayahnya, melebihi kasihnya pada anaknya, dan melebihi kasihnya pada manusia semuanya. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalat al-khairi wa maradati wa qurbati wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Apa khabar tuan-tuan, muslimin muslimat yang berbahagia? Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama untuk kita menyambung tafsiran surah Al-Haqqah, surah Qiyamah, salah satu daripada nama kiamat. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan perbincangan pada pagi ini, mudah-mudahan kita akan sama-sama mendapat manfaat di atas apa yang kita perbincangkan pada pagi ini, insyaAllah. Jadi pada pagi ini kita sambung tafsiran ayat yang seterusnya, itulah tafsiran ayat yang ke-38 sampailah ayat yang ke-52. InsyaAllah kita cuba habiskanlah pada pagi ini, insyaAllah. Allah Ta'ala menyebut Al-Quran dalam surah Haqqah ayat ke-38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun wa innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syairin qalilan ma yu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah, kata Allah, demi segala yang nyata yang kamu melihatnya. Fala uqsimu bima tubsirun, maka kata Allah, maka aku bersumpah demi segala yang nyata yang kamu melihatnya. Wa ma la tubsirun, wa ma la tubsirun, dan sesuatu benda yang kamu tidak dapat melihat. Aku juga bersumpah, kata Allah. Wa innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya Quran itu adalah kata-kata wahyu daripada kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'irin qalilan ma yu'minun, dan tiadalah Quran itu merupakan perkataan seorang penyair. Quran itu bukannya perkataan seorang penyair, tetapi sedikit di kalangan mereka tu yang beriman. Qalilan ma yu'minun wala biqauli kahinin qalilan ma tazakkarun, dan tiada juga Quran itu merupakan perkataan kahin. Kahin ni tukang tilik. Sedikit di kalangan mereka itu yang menerima peringatan. Tanzilum min rabbil alamin, yang mana Quran itu turunnya daripada Tuhan sekalian alam. Wala takawwala alaina ba'dal aqawim, wala takawwala alaina ba'dal aqawim. Kemudian dan kalau sekiranya Nabi Muhammad SAW itu memperkatakan atas nama kami secara dusta sebarang kata-kata rekaan, mana mereka-reka Quran, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mereka-rekakan Quran, wala taqawwala alaina ba'dal aqawil la khazna minhu bil yamin, nescaya kami ambil akannya daripadanya dengan tangan kanan. Nescaya kami akan pegang dengan tangan kanannya. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan memutuskan daripadanya akan urat leher, urat jantung Nabi Muhammad itu. Summa laqata'na minhul yatim fama minkum min ahadin anhu hazijin, maka tiada di kalangan kamu itu walaupun seseorang pun yang dapat menghalang kami daripada kami mengambil tindakan terhadap Muhammad. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, dan bahawa sesungguhnya Quran itu sebagai peringatan kepada orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukazzibin, sesungguhnya kami ketahui sesungguhnya di kalangan kamu itu ada yang mendustakan Quran, mendustakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, wa innahu lahasratun 'alal kafirin, dan sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka itu akan berada dalam penyesalan. Sesungguhnya orang kafir itu Quran tadi pasti akan menyebabkan penyesalan kepada orang-orang yang kafir. Wa innahu lahaqqul yakin, dan sungguh Quran itu merupakan kebenaran yang diyakini. Fasabbih bismi rabbikal azim, oleh itu kamu hendaklah kamu bertasbih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kaum muslimin muslimat bahagia, ayat tafsiran pada ayat 38 sampai ayat 52 ini merupakan lanjutan daripada tafsiran sebelumnya. Cuma pada tafsiran ayat yang 38 hingga 62 ini merupakan lebih kepada menyatakan tentang keunggulan Quran, menyatakan kelebihan Quran dan juga keagungan Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab ayat tu turun ayat 38 hingga 40. Kata Muqatil sebab turun ayat ini bersempena dengan Al-Walid Al-Mughirah, di mana Walid Al-Mughirah telah diperintahkan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak supaya kembali kepada agama asal mereka. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca beberapa potong ayat daripada surah Al-Fussilat. Jadi bila dia mendengar ayat surah Fussilat tadi, maka dia berkata Muhammad itu adalah tukang sihir. Bila dia balik semula kepada kaumnya dan dia terpengaruh dengan ayat Quran yang dibaca tadi, lalu orang kafir Quraisy berkata kepada Al-Walid Mughirah, apa kena dengan engkau ni wahai Walid Mughirah, Walid Al-Mughirah, adakah engkau telah terpengaruh dengan kata-kata Nabi Muhammad itu? Lalu Walid Mughirah berkata, perkataan yang diucapkan oleh Muhammad itu satu perkataan luar biasa yang tidak pernah aku dengar selama ni. Maka Abu Jahal berkata pada Walid Mughirah, kan, saya tidak akan percaya pada kamu sehingga kamu menyatakan suatu benda yang bohong kepada Muhammad. Lalu Walid Mughirah berkata Muhammad itu adalah tukang sihir. Kan? Kata Abu Jahal, beliau adalah seorang penyair. Manakala kata Utbah, beliau adalah tukang tilik. Lalu Allah Ta'ala menurunkan firman Allah Ta'ala tadilah, fala uqsimu bima tubsirun, fala uqsimu bima tubsirun wal ma la tubsirun innahu laqaulu rasulin karim. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan apa yang mereka lihat, dan Allah Ta'ala juga bersumpah terhadap apa yang mereka tidak melihat. Kan? Maknanya Allah Ta'ala bersumpah kepada makhluknya dengan apa yang mereka perhatikan terhadap penciptaan yang menunjukkan kepada kesempurnaan nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan, dan sifat-sifatnya, juga dengan segala gaib daripada mereka. Ataupun Allah Ta'ala bersumpah dengan segala yang dapat dilihat dan segala yang tak dapat dilihat oleh mereka, bahawa Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan dan diturunkan kepada hamba-Nya dan juga Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ada yang menyatakan bahawa ayat ini turunkan kepada Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Sebenarnya ayat ini bukan turunkan kepada malaikat Jibril, kerana Jibril tidak dituduh sebagai seorang penyair. Jibril tidak dituduh sebagai tukang tilik. Jibril tidak dituduh sebagai orang gila dan sebagainya. Tetapi yang dituduh sebagai penyair, sebagai tukang tilik dan sebagainya, yang dituduh itulah ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi ayat ini ditujukan kepada baginda Rasulullah lah. Dia tujukan kepada baginda Rasulullah untuk menafikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang tukang tilik, seorang penyair, seorang pawang dan sebagainya. Kerana Nabi Muhammad itu bukan seorang yang pawang. Kerana pawang itu berlainan daripada cara-cara sebagai seorang pendakwah, sebagai da'i. Tukang tilik itu caranya berbeza. Kerana tukang tilik tidak menggunakan, kan, nasihat-nasihat firman Allah Ta'ala dan sebagainya. Itu juga penyair tidak menggunakan firman-firman Allah Ta'ala, kalam-kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat ini bukan ditujukan kepada Jibril, tapi ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat pada ayat tadi, fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah, kata Allah Ta'ala, dengan apa yang kamu tak lihat. Apa yang kamu tak nampak, mana alam gaib lah. Allah Ta'ala bersumpah dengan perkara alam gaib. Kemudian wa ma la tubsirun, dan aku juga bersumpah dengan suatu benda kamu tak nampak lihat, benda-benda yang alam nyata ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar dan sebagainya. Dan banyaklah Allah Ta'ala bersumpah dengan hari kiamat. Allah Ta'ala bersumpah dengan mana benda yang akan berlaku dan pasti akan berlaku. Wa innahu laqaulu rasulil karim. Pada ayat sebelumnya menyatakan pada kita tentang berkenaan dengan Quran. Quran ini merupakan mukjizat terbesar.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun bersesuaian dengan suasana ataupun wakil kejadian yang berlaku pada zaman tersebut. Pada asalnya Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat, tetapi semua Al-Quran sesuai juga ditujukan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Dan Nabi Muhammad SAW itu dituduh sebagai seorang penyair. Nabi Muhammad SAW itu dituduh pada penyair, dan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi itu dituduh sebagai syair-syair, tetapi Quran ini bukan syair, tetapi merupakan kalam Allah. Dan sedikit di kalangan mereka itu yang beriman daripada Quran. Kemudian wala biqauli kahin qalima lamma tazakkarun. Dan bukanlah Quran tadi juga merupakan perkataan kahin, perkataan pawang, perkataan tukang tilik dan sebagainya, ya, tetapi merupakan kalam Allah. Sedikit di kalangan mereka itu yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas ayat-ayat yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanzilum mir rabbil alamin, yang mana Tuhan turunnya Quran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Shuraih bin Hubayb, kata Umar Ibn Khattab suatu ketika, sebelum aku masuk Islam, aku keluar untuk mengganggu Muhammad, dia kata. Ini ada satu riwayat menyatakan bahawa sebelum Sayyidina Umar mendapat hidayah masuk Islam, Sayyidina Umar tadi ada juga cuba mengganggu perjalanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lalu kemudian dia nak ganggu Nabi Muhammad SAW, tetapi aku mendapati baginda telah mendahului aku untuk pergi ke Masjidil Haram. Lalu aku berdiri di belakang baginda. Aku dengar baginda membaca surah Al-Haqqah daripada awalnya. Ketika dia berada, Sayyidina Umar tadi belakang Nabi, seolah macam nak pukul Sayyidina Nabi lah. Tiba-tiba dia mendengar Rasulullah SAW tadi membaca surah Al-Haqqah daripada permulaan sampai pada akhirnya. Lantas dia merasa takjub dengan alunan bacaan Quran. Kemudian aku menyatakan ia adalah tukang tilik. Bila dia dengar Muhammad SAW itu membaca surah Al-Haqqah, maka dia rasakan seperti tukang tilik. Tapi sebenarnya bukan tukang tilik, kerana ayat-ayat tukang tilik berbeza dengan ayat Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi pula membaca ayat surah Al-Haqqah itu, antara ayat yang kata wala biqauli kahinin qalilan ma tazakkarun tanzilan mir rabbil alamin walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la khazna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tiadalah Quran ini perkataan daripada tukang tilik, sedikit di kalangan mereka yang beriman, sedikit daripada mereka yang menerima peringatan. Tapi Quran itu tanzilun mir rabbil alamin, turunnya daripada Tuhan sekalian alam. Wala taqawwala alaina ba'dal aqawi, dan janganlah kau berkata Muhammad atas nama kami sebagian daripada perkataan-perkataan. Mana sebagian perkataan-perkataan bohonglah. Kan dia Allah Taala menegur Nabi Muhammad SAW, janganlah kau berkata suatu perkataan yang bukan daripada perkataan kami. Mana Nabi mereka cerita la akhazna minhu bil yamin, kalau kau mereka cipta ya Muhammad, kami akan mengambil engkau, memegang kau dengan tangan kanan. Summa laqata'na minhul watin, kemudian kami akan memutuskan urat jantung. Kami akan putuskan urat jantung kau. Kan? Fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tiada di kalangan kamu daripada seorang pun yang mampu untuk menghalang kami untuk mengambil tindakan apa-apa, sama ada nak menghukum ke tak nak menghukum ke, terserahlah pada. Kalau kami menghukum, tiada siapa pun dia akan dapat menghalang. Hatta kalau kami menghukum Muhammad sekalipun, tiada siapa yang dapat menghalang kami untuk menghukumnya. Kan, sehinggalah pada akhir surah Al-Haqqah, maka kata Umar, Islam mulai menyerap ke segenap penjuru hatiku.
Ibnu Katsir menyatakan inilah adalah sebab-sebab terkesan sehingga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada Sayyidina Umar. Ini adalah sebab-sebab lah. Di samping daripada peristiwa yang berlaku pada Sayyidina Umar dengan adiknya itu, di mana Sayyidina Umar mendengar adiknya membaca kalam Allah, maka lalu dia merempuh masuk ke dalam rumah adik dia, kan, dan juga memukul akan suami adik dia, sehinggalah dia membaca surah Taha, Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Maka dia masuk Islam lah dengan taufik daripada Allah Ta'ala, masuk Islam. Tapi daripada itu, sampai itu, antara sebab-sebab dia masuk Islam ialah apabila dia mendengar surah Al-Haqqah inilah, surah Al-Haqqah, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa kan Quran ni merupakan bukannya kata-kata tukang tilit, kata-kata penyair dan sebagainya, tetapi merupakan kalam Allah, Quran yang turunkan daripada Allah Subhanahu Taala menunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi Allah Taala menyebut dalam Quran la hazna minhul yamin, la hazna minhu bil yamin. Maksudnya sudah tentu kami pegang tangan kanannya. Maknanya sekiranya Muhammad atau Jibril mengadakan perkataan yang batil atau cuba membuat sendiri lalu mendakwa dia merupakan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau cuba membuat sendiri lalu mendakwa dia daripada Allah Taala, nescaya baginda diganyang dengan penuh kekuatan dan disegerakan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dia akan dikenakan balasan dan disentap dengan tangan kanan seperti orang yang diheret untuk dibunuh. Jadi perkataan yamin berarti kekuatan. Kan, maksud yamin ialah kanan. La hazna minhu bil yamin, sudah tentu kami pegang dengan tangan kanan. Maksud dengan tangan ini ialah kekuatan. Jadi kami pegang dengan kekuatan kami untuk menghukum baginda Rasulullah SAW kalau seandainya baginda mengadakan cerita-cerita yang bohong, yang berlainan daripada kalamullah, Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dengan Jibril, kalau seandainya Jibril mengadakan cerita bohong, maka Jibril pun akan dikenakan tindakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala sebut dalam Quran, summa laqata'na minhu watin, kemudian sudah tentu kami akan potong tali urat jantungnya. Maknanya sudah tentu kami, Allah Ta'ala, akan memutuskan salur nadi di jantungnya. Ini adalah urat yang memanjang daripada jantung ke kepala. Ini merupakan gambaran kebinasaan yang amat mengerikan, lagi dahsyat. Begitu juga cara yang paling dahsyat apabila raja-raja mendera sesiapa yang dia marah, sesiapa yang dia murka. Antara kaedah yang kena pakai oleh raja ialah dengan memutuskan urat, memurat yang daripada jantungnya yang sambung kepada kepala sampai pada otak dia, maka urat itulah akan dipotong sebagai salah satu bentuk seksaan dan azab daripada raja tadi kepada rakyatnya yang tidak patuh kepada perintah dia. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, fama minkum min ahadin anhu hajizin, maka tiada seorang pun di antara kamu yang dapat menghalang tindakan kami untuk menghukum. Maknanya tiada siapa di kalangan kamu yang boleh menghalang dan menegah kami, yakni Allah, daripadanya atau membalasnya, membebaskannya pada kami. Nampak? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu Taala. Kalau seandainya Allah Taala telah menghukum sesuatu hukuman, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghalang Allah Taala mengadakan hukuman. Oleh itu janganlah kita sombong, janganlah kita engkar, janganlah kita takabur, janganlah kita cuba melawan arahan dan juga perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentu kita akan dapat hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu latazkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya Quran itu merupakan peringatan daripada Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ataupun hudal lil muttaqin, Quran ini merupakan peringatan, petunjuk kepada orang yang bertakwa kepada Allah taala. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna lana'lama anna minkum mukazzibin, dan masa yang sama kami memang tahu benar bahawa ada di kalangan kamu tadi yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya pada hakikatnya kami, kata Allah, telah pasti bahawa terdapat yang kamu yang mendustakan ayat Quran.
lantaran ingkar dan haka, namun kami tetap memberikan balasan di atas pendiam mereka. Nampak? Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, surah Al-Haqqah ayat 50, wa innahu lahasratun 'alal kazibin. Sebenarnya Quran ini pasti akan menyebabkan penyesalan kepada orang yang kafir. Maknanya Quran ini membuatkan orang-orang kafir merasa kecewa dan kesal pada hari kiamat tak kala mereka melihat ganjaran dan limpah kurnia daripada Allah Ta'ala yang begitu besar yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan syurga yang kenikmatan yang terdapat dadanya. Jadi kat situlah orang kafir akan menyesal kerana tidak menerima dakwah para nabi dan para rasul, dan juga di kalangan pendakwah Islam dan sebagainya, para asatizah, para alim ulama dan sebagainya yang mengajak mereka beriman kepada Allah Ta'ala, mereka tidak mau beriman. Malahan ada di kalangan mereka itu yang memusuhi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi Muhammad SAW sendiri. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran lagi, surah Al-Haqqah 51, wa innahu lahaqqul yaqin. Sungguh Quran itu adalah kebenaran yang diyakini. Maknanya sungguh Quran itu sumber maklumat yang boleh dipercayai dan sumber kepastian yang benar. Tidak ada apa yang boleh atau dipersoalkan dengannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat terakhir daripada surah Haqqah, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Oleh itu bertasbihlah dengan memuji nama Tuhan yang Maha Besar. Maknanya ucapkanlah pujian kesucian kepada yang menurunkan Quran. Bersihkanlah namanya daripada sifat-sifat tidak layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memuji baginda Rasulullah SAW, memuji Jibril alaihissalam. Mana orang-orang yang ada perantaraan kepada Quran tadi, naklah kita sentiasa memuji mereka, terutama sekali Allah Taala. Kita memuji Allah dalam ayat yang kedua tadi, menyuruh kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah kamu dengan memuji nama Tuhan yang Maha Besar. Maknanya ucapkanlah pujian kesucian kepada yang menurunkan Quran. Bersihkanlah namanya daripada sifat-sifat tidak layak baginya. Melalui kita bertasbih, kita ucapkan subhanallah. Janganlah jika bersetuju dengan sebarang tuduhan palsu terhadap Quran. So bersyukurlah kepada Allah dengan kurniaan yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ayat ni lebih kurang sama dengan ayat dalam surah An-Nas tu. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu surah An-Nas lah. Yang mana ayat ini menyerukan kepada kita bertasbih apabila kita mendapat kemenangan. Bila kita dapat kemenangan, kejayaan dan sebagainya, maka hendaklah kita bertasbih kepada Allah Ta'ala. Dalam ayat yang surah Al-Haqqah ni, ayat terakhir ni juga menyeru kita sentiasa melazimi lidah kita dengan zikrullah, dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menyucikan Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat kekurangan, kelemahan yang ada kepada Allah Ta'ala. Mustahil ada kelemahan, kekurangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi maknanya selesailah tafsiran surah Al-Haqqah ini daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-52. Mudah-mudahan dengan adanya tafsiran ini, perbincangan ini, mudah-mudahan jadi pada hari ini ialah hari yang terakhir untuk perbincangan surah Al-Haqqah ini. InsyaAllah akan datang kita akan masuk pada tafsiran surah-surah yang lain pula, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perbincangan pada pagi ini sebanyak akan dapat menambahkan ilmu kita, akan dapat menambahkan lagi keimanan dan memantapkan lagi akidah kita, serta meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum kita tutup amal kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa 'alaman taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira.
وسعنا فتى علمنا ولنا قلوبنا بنور معرفتك وافتحنا بطالب اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم اجعل هذا جمع المرحومة وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعه ارنا باطلا باطلا وارزقنا تحسنا بعزة الجبروت وتصمنا بعزة الملكوت وتوكلنا على حي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن وطعن البلاء بلطفك يا لا خبينا على كل شيء ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين Qabarallah minkum. Dari, tutup dek. Alhamdulillah.